seluruhnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang istiqamah mengimarah solat maghrib berjemaah dan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ni. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mulakan kuliah kita malam ni dengan membaca amalan yang kita anjurkan menjadi sebahagian daripada wirid selepas daripada semayang. Mudah-mudahan kita semua tidak terlepas daripada memperolehi fadilat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis sahih baginda. Yang pertama, kata Nabi, sayyidul istighfar, bermula penghulu segala istighfar itu, antaqula, bahawa seorang itu, antaqula, kamu berkata, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, khalaqtani, engkau jadikan aku, wa ana abduka, dan aku hambamu, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku di atas menyempurnakan janji persetiaanku sedaya upayaku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu ya Allah daripada kejahatan yang telah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku banyaknya nikmat kau bagi, kau curahkan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah bagiku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiadalah yang mengampunkan dosa itu melainkan engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari muqinan biha famata qabla an yumsiya fa huwa min ahli jannah, wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah, atau kama qala. Maksudnya, siapa-siapa yang membaca sayyidul istighfar pada waktu siang, yang mula dengan subuh, dia baca dengan keadaan dia yakin, famata, maka setelah itu dia pun mati, qabla an yumsiya, sebelum daripada maghrib tenggelam matahari, fahuwa min ahli jannah, maka dia ahli syurga. Tiba-tiba dia tak mati macam kita malam ni. Kita baca subuh tadi, kita tak mati sampai tenggelam matahari. Bila tenggelam matahari, kita pun baca pula pada waktu malam. Wa man qalaha minal laili, kata Nabi, siapa yang membacanya pada waktu malam, wa huwa muqinun biha, ketika dia baca dengan yakin, famata, maka kemudian dia pun mati. Bila dia mati, qabla an yusbiha, dia mati sebelum subuh. Dia baca lepas maghrib, dia mati pukul 9 ke, pukul 10 ke, pukul 11 ke, pukul 1 pagi ke, pukul 5 pagi ke. Dia mati pukul 5.45 pagi, tak subuh lagi. Fahuwa min ahlil jannah, maka kata Nabi, dia adalah ahli syurga. Jadi tuan-tuan, saya harap pimpinan masjid, tu imam, pegawai, siapa-siapa yang jadi imam, tolonglah pimpin anak jemaah membacanya. Boleh baca lepas bagi salam, baca. Boleh baca juga lepas selesai baca doa. Walhamdulillahi rabbil alamin, baca. Boleh. Yang penting tu, kita yang jadi imam menjadi asbab kepada makmum kita mendapat sebanyak-banyak kebaikan dan kebajikan.
Tak semua orang bila imam tak baca, dia baca. Tak semua orang. Bahkan di akhir zaman ini, orang tu dia ikut Tok Imam. Tok Imam baca, dia pun baca. Kalau Tok Imam wirid, dia pun wirid. Kalau imam tak wirid, habis. Dia pun tak wirid. Jadi kita baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang kedua, kita cadangkan dulu juga kita amal selepas daripada kita walhamdulillahirabbil alamin. Lepas doa, bacalah sama-sama dengan imam. Tadi imam baca dalam doa. Imam baca radina billahi rabba wa bil islami dina. No? Adakah dia memadai? Jawapan dia tidak memadai. Sebab Nabi kata man qala, sesiapa yang berkata. Jadi setiap orang kena kata. No? Nabi kata dalam hadis sahih itu man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Adabnya kita sebut wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Apa kata Nabi? Nabi kata wajabat lahul jannah. Wajib bagi orang itu syurga. Maknanya siapa yang membaca dapat syurga. Wajib. Sebab kita baca lepas semayang, tiap-tiap semayang bacalah. Biasakan diri kita membaca tiap kali lepas lepas doa baca. Kita baca sama-sama supaya lekat dalam kepala 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Barulah kita kata taqabbalallahu minkum, dan insyaallah dan kita amal sama-sama. Kita sambung kitab kita menggunakan kitab Fiqhus Shalah. Kita menggunakan kitab Fiqhus Shalah. Saya pakai teks yang Jawi. Tuan-tuan pakai teks yang Rumi, betul? Teks Jawi saya di muka surat 32. Saya tak pasti tuan-tuan punya teks yang Rumi itu muka surat berapa? Muka surat 16. Okay. Kita duduk dalam tajuk kedudukan dan kepentingan sembahyang dalam Islam. Nampak tak? Nampak. Kita sudah baca sebahagian pada bulan sudah. Kita sampai di perenggan paragraf ditolak oleh Allah itu. Nampak tak? Kita ulang dekat situ. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi aw hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain Allahumma amin. Kata Tok Musannif. At-Tabrani meriwayatkan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yu'asabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amali. Jumpa tak? Bermaksud awal-awal perkara yang dihisap atas hamba pada hari kiamat ialah sembahyang. Hadis Nabi bersabda,
perkara nombor satu yang akan dihisap, yang akan dihitung atas hamba, yakni atas kita semua pada hari kiamat, ialah solat. Sembahyang tu, itulah nombor satu yang akan dihisap. Maka sekiranya ianya elok, niscaya eloklah lain-lain amalannya, yakni diterima oleh Allah. Dan sekiranya ianya rosak, niscaya rosaklah lain-lain amalannya, ditolak oleh Allah. Tuan-tuan, kalau sembahyang tu betul, maka diterimalah amalan lain. Kalau sembahyang tu betul, dia tu sembahyang betul. Kalau sembahyang tak betul, amalan ditolak. Kalau tak sembahyang pun, tak sembahyang pun. Tak ada akaun tu. Maknanya, dia tak ada akaun. Sembahyang tu umpama akaun bank. Kita nak masukkan duit kita. Duit padi ke, duit getah ke, no? Duit penyewa ke, duit gaji ke. Kita nak buang dalam akaun. Maknanya pahala zakat ke, pahala haji ke, pahala umrah ke, pahala taat suami ke, pahala tolong orang susah ke, pahala sedekah jariah ke, pahala infak fi sabilillah ke, nak bubuh dalam akaun mana? Akaun itu sembahyang. Maknanya kalau sekiranya sembahyang ditunaikan dengan betul, maka amalan lain diterima. Sembahyang yang tak ditunaikan dengan betul, amalan itu akan ditolak. Kalau sembahyang, kalau tak sembahyang tu, faham-faham lah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak ada yang lebih besar daripada sembahyang selepas rukun Islam yang pertama mengucap dua kalimah. Tak ada. Sehinggalah yang membezakan seorang Islam dan kafir itu, kata Nabi, adalah solat. Allahu Akbar tuan-tuan. So, cuma kita dalam Ahlus Sunnah ni pegang kufur nikmat ni. No? Sembahyang benda yang sangat-sangat besar. Sembahyang benda yang sangat-sangat penting. Fa in salahat salaha sairu amali. Kalau elok, maka diterimalah semua amalannya yang lain. Sebab tu kita kena mengaji bab sembahyang sejak daripada awal. Sejak daripada kita kecil. Sebab tu dia sebut anak kita ni la'ib waladaka sab'an. Sayyidina Ali kata, kamu main dengan anak kamu ni 7 tahun ni. 1, 2, 3, 4 main lah. Dia naik di belakang kamu, kita jadi kuda. 7 tahun. Adib waladaka sab'an. Ajak anak kamu 7 tahun berikutnya. Umur dia 7, ajak. Ada budak dia hafal Quran lah, 7 tahun, 8 tahun hafal Quran. Ada budak dia hafal bukan dekat Quran, lebih daripada tu. Imam Syafi'i umur 15 tahun tu, tak dan umur 15 tahun dia ada mengajar lah. Punya alim. Tak balik lagi. Tapi kita zaman ni sudah pun berpuluh-puluh tahun hidup, masih lagi buta dengan fardu ain agama. Maka adib waladaka sab'an itu maksudnya alim. Maksudnya ajak. Wajiblah kita kena ajak fardu ain kepada dia. Kemana nak baca Quran dengan betul, baca Fatihah yang menjadi rukun sembahyang. Ajak macam mana nak bersuci. Ajak dia ambil wudu. Ajak benda-benda asas agama ini bermula daripada umur dia 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sebelum dia akil balik, dia sudah clear. Dia balik, dia sembahyang sudah betul. Sembahyangnya sudah diterima. Sebab tu anak kita tak balik lagi, dia boleh jadi imam dah. Waktu tu dia belum balik, dia baru memayis. Tapi oleh kerana dia dah menguasai ilmu tentang sembahyang, dia dah tahu dah macam mana nak jadi imam. Dia dah tahu dah rukun-rukun sembahyang. Dia dah menguasai dah. Dia jadi imam, kita jadi makmum. Sah.
dapat pahala jemaah. Tu dari segi hukumnya, tapi dari segi praktikalnya, berapa orang hari ni anak kita yang belum akil balik boleh jadi imam. Tu tuan-tuan. Jadi anak kita main, yang kita duk main tu waktu dia 7 tahun pertama, 7 tahun yang kedua tu dia kena sudah diajak menguasai fardu ain. Dia dah diajak, dibekalkan dengan ilmu-ilmu asas agama. Sehingga bila dia sampai umur dia 14, masuk 15 tahun, dia sudah menguasai. Maka disebut oleh Sayyidina Ali, sahib waladaka sab'an. Lepas dia umur 15 tahun, kita sudah boleh bersahabat dengan anak kita sudah menjadi dewasa. Dia bersahabat dah dengan kita. Dia dah menguasai ilmu fardu ain, dia sedang membina diri dia dengan ilmu fardu kifayah. Dia sedang membina kekuatan syakhsiah peribadi dia. Kita bagi dekat dia kelengkapan, keperluan pelengkap diri dengan ilmu akhlak sebagainya, ilmu kemahiran yang lain sebagainya. Dia ada kemahiran komunikasi, dia ada kemahiran menyelesaikan masalah, dia ada kemahiran mendengar, dia ada kemahiran menganalisa, dia ada kemahiran yang dibina dari masa ke semasa. Sahib waladaka sab'an. Lepas kita main dia 7 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun start kita mengajak dia sampai 14 tahun. Lepas 15 tahun kita dah boleh bersahabat dengan dia, sedang dia terus belajar. Maka akhirnya dia akan jadi pengganti kita yang baik. Tuan, hari ini ramai orang yang terlepas pandang, gagal membina anaknya dengan fardu ain pada masanya. Maka anak itu akhirnya tak erti perkara asas agama. Alhamdulillah di sekolah kita ada, dia panggil PAFA, penilaian asas fardu ain. Ada. Tetapi tak cukup, kita nak kena tengok di rumah. Kita nak kena bentuk anak di rumah. Kalau tidak, salah. Tengok ada satu engineer, dia falling in love dengan satu perempuan. Perempuan tu dialah yang ajak tudung kepala dia ajak pakai, semayang pun dia ajak. Dialah bentuk bini dia. Bila ada masalah, bila saya tanya dia tentang semayang, dia bagi tahu. Dia kata semayang, tapi bila nak semayang tu berkelahi dulu. Apa makna berkelahi dulu? Maknanya tak suka. Bila suami semayang, ni semayang tak lagi ni, semayang tak lagi. Orang tanya. Semayang tak lagi? Tak semayang. Habis semayang. Yang tu zaman kita kanak-kanak raya bina dulu ni. Budak-budak tak apa lah, nak kena berkelahi dulu baru nak semayang, tarik muka pemot dulu baru mangkit pergi semayang. Tak apalah dia budak-budak. Tapi nak abang kata, kalau budak itu tak terbiasa dengan semayang, maka akhirnya dia membesar sebagai orang yang jauh daripada semayang. Akhirnya bila dia nak semayang, dia jadi macam budak tua. Padahal dia dah jadi ibu. Ini muslimat sekalian. Sambung. Kata Tok Musannif lagi, semayang adalah rukun Islam yang kedua dan yang paling utama selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Mana ada yang lebih besar daripada semayang? Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan solat semayang sehari semalam 5 waktu. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, semayang. Tuan-tuan, hari ini semayang inilah yang ramai bermasalah. Semayang tapi tak cukup. Ramai orang semayang tapi tak cukup. Bagi saya, orang yang semayang tapi tak cukup, dia macam tak semayang. Sebab semayang ni kita abang mampu tak? No? Dia telah tercatat waktunya. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isyak. Waktunya sudah tercatat. Dia kena ikut. No?
Jadi semayang ketika mana tak sibuk, semayang ketika ada kepentingan, semayang dengan sebab disuruh oleh faktor-faktor, majikan suruh kah, suami suruh kah, isteri suruh kah, mak bapak suruh kah, kita tak mau gitu. Kita nak semayang itu dengan tulus, semayang itu dengan ikhlas. Semayang itu satu kewajipan yang menjadi darah daging satu orang yang sudah sebati dalam hidupnya. Sejak dia akil balik, dia tak tinggal. Besar tak besar semayang ni tuan-tuan. Mana ada ruang boleh tinggal. Sampai perang pun kena semayang. Besar tak besar semayang ni tuan-tuan. Kalau orang tu sakit, macam mana sakit pun dia tetap kena semayang. Sampai dia ni tak cukup syarat sah semayang, dia tetap kena semayang. Nampak? Syarat sah semayang. Contoh, dia kena ada wuduk. Wuduk tak ada. Nak buat macam mana? Duduk atas katil. Pedang duduk atas katil tu mana? Nak bersalin. Duduk tunggu nak bersalin. Duduk tunggu misi main tengok. Allah baru 2 cm. Duduk 2 jam main tengok. Allah baru 5 cm. Duduk setengah jam perombang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu semayang. Dia duduk atas katil, dia lebar rumah. Dia kena semayang tak? Wajib semayang. Wajib semayang. Waktu tu nama dia semayang hormat akan waktu. Nampak? Dia tak cukup syarat sah semayang. Syarat sah semayang antaranya dia kena ada wuduk. Wuduk tak ada. Dia kena menghadap kiblat. Menghadap kiblat tak boleh. Dia kena tutup aurat. Tutup aurat pun tak. Tapi dia kena semayang lah. Dia kena semayang. Apabila dia sembahyang dengan keadaan yang dia ada itu, maksudnya dia sembahyang. Takat mana dia boleh sembahyang? Angkat tangan boleh tak? Angkat tangan. No? Isyarat kata kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sembahyang. Baca. Maka dia rukuklah dengan kepalanya, sujudlah dengan kepalanya. Isyarat. Sampailah dia bagi salam. Tiba-tiba takdir kata beranak, mati dia. Maka terangkatlah atas zimmah. Faham? Maksudnya dia sudah tidak berdosa. Tidak lagi tertuntut ke atas dia. Kalau dia sihat pulih, dia ulang sembahyang. Qada. Itu yang kita doa abang. Dia kata buat apa abah? Nanti nak kena ulang juga. Baik tu tak sembahyang pun. Nanti qada, nanti kita ulang. Oi, kaki dia patah, nak sembuh kaki patah tu 2 bulan contohnya. 2 bulan hang tak sembahyang. Lah dia kata nanti nak kena ulang balik juga. Sembahyang. Tuan-tuan, kaki dia patah yang depan. Dia punya balutan simen tu sampai ke atas. No? Maka bila balutan tu sudah melebihi daripada tempat kecederaan, jabirah, maka dia kena ulang sembahyang. Dia kena ulang sembahyang. Bila dia kena ulang sembahyang, dah tahu dah kena ulang sembahyang. Tangan dia patah, balut betang ni. Tangan tu juga adalah anggota wuduk dan anggota tayammum. Nampak? Anggota wuduk dan anggota tayammum. Kalau dia ibu jari kita balut, ibu jari kaki, balut dekat cedera tu saja, maka bolehlah kita ganti dengan tayammum. Basuh bahagian yang sihat atau bahagian boleh kena ayam. Tang tak boleh kena ayam, ganti dengan tayammum. Tayammum di mana? Di muka dengan tangan lah. Anggota tayammum. Semayang lah. Tak gaduh ulang. Tapi kalau jari kaki tu patah, dia balut semua kaki. Maka melebihi daripada tempat kecederaan. Kena ulang semayang. Tapi kena semayang tak? Kena semayang.
tetap kena semayang. Pasal apa? Takdir mati dia. 2 bulan dia tak semayang. Tidak terangkat atas zimmah kerana dia tidak semayang. Tapi kalau dia semayang, semayang itu walaupun hormat akan waktu, maka dia tidak lagi dikira berdosa. Boleh faham tak tuan? Kenapa kita suruh orang yang berbalut itu tetap semayang? Semayang. Walaupun kita tak jarum ni penuh, kok ni jarum, tempek kok tu tempek kau ni, tang ni lah anggota wuduk, tang ni lah anggota tayamum, kena ulang semayang. Kita bukan tahu bila kita nak dipanggil menghadap Allah, kalau mati ni, itu beratnya tu. Sehingga orang tu tak ada dah kedrat dah, tak ada dah tenaga dah, nak angkat tangan tak boleh, nak angkat kepala tak boleh. Tapi oleh kerana dia berakal, dia waras, dia tetap kena semayang. Ujian kepada orang sihat, anak-anak dia, untuk ambil wuduk. Ambil wuduk mak, ambil wuduk ayah, yang ayah mak kita itu akil, masih berakal. Mak, masuk dah waktu mak, semayang. Ya, menghadap kiblat, semayang. Ayah, dah masuk waktu ya, semayang ayah. Semayang. Pasal apa? Dia waras. Sampai kalau sekiranya dia sudah tak mampu nak angkat kepala dia, dia boleh membuka matanya, maka sembahyanglah dia dengan matanya. Nampak tuan-tuan? Semayang, nak abang kata beratnya semayang ni. Nak abang kata besarnya semayang ni. Sampailah orang tu tak boleh dah nak mayang dengan matanya, maka sembahyanglah dia dengan hatinya. Aduh. Saya ingat rumah saya anak 6 buat lah. Saya ada 8 ni abang non. Tu kira kalut-kalut tengah-tengah ceramah lah tu. 6 buat lah tu beranak di mana? Pintu 10 ke apa. Lama duduk atas labor room tu. Tiba-tiba baby itu keluar darahnya sebelum baby. Keluar darah sebelum baby. Anak tak keluar lagi, darah keluar dulu. Selalu ayat mentuban. Kalau ayat mentuban tu keluar, itu biasa. Ini darah tu keluar dulu. Selalunya darah keluar kemudian. Darah keluar kemudian. Kalau baby keluar, maka habis. Dia sudah dikira wiladah. Dia sudah kira darah nifas. Maknanya dia uzur syarak. Tapi kalau baby tak keluar lagi, yang keluar ayat ketuban, baby tak keluar, wajib semayang. Tiba-tiba darah keluar dulu, baby tak keluar, wajib semayang. Saya tanya, abang, darah keluar, anak tak keluar lagi, wajib semayang tak? Wajib semayang. Sebab itu dikira darah fasad sahaja. Darah yang bukan darah nifas. Sebab darah nifas adalah darah yang keluar setelah bayi dilahirkan. Mana bayi keluar, yang menyusul daripada darah itu adalah darah nifas. Tapi kalau darah sebelum keluar baby, itu bukan dikira darah nifas. Habis. Malahan di dalamnya, yakni di dalam semayang itu, terkumpul hakikat kelima-lima rukun Islam. Di dalam semayang ada hakikat 5 rukun Islam. Nah, abang kata hebatnya solat itu, penting besarnya solat itu, semua rukun Islam ada dalam solat. Di dalamnya ada ucapan 2 kalimah syahadah. Ada kan? Kita dalam rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga mayang maghrib, atau rakaat yang kedua semayang subuh, rakaat kedua, keempat semayang zuhur, semayang isya, kita akan mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuan-tuan, bila kita sebut mengucap dua kalimah syahadah di dalam semayang, sunat waktu kita mengucap dua kalimah syahadah itu, mata kita dialihkan daripada tempat sunat kita tengok sebelumnya. Bila kita semayang, sunat mata tengok tempat sujud. No? Kita semayang, start daripada kita masuk dalam semayang, sunat mata tengok tempat sujud. Kecuali apabila kita sudah sampai mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan, pindahkan pandangan mata kita dari tempat sujud. Sunat hukumnya melihat jari kita, yang ketika kita mengucap dua kalimah syahadah itu, kita mengisyaratkan dengan mengangkatnya sekali. Bukan banyak kali, angkat sekali. Jadi sembahyang tu kita genggam macam ni boleh, macam ni pun boleh. Kita tunduk ke bawah bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Tu tu. Mata kita tengok. Mata tengok jari ni. Tengok tu sunat. Sampai bila? Jangan pindah mata melihat jari sehingga berpindah rukun. Maksudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. No? Kita duduk tengok jari tu sampai pindah rukun. Sampai Allahu Akbar. Pindah tengok balik mata kita kepada tempat sujud. Bila solat kita di rakaat yang terakhir, kita akan membaca juga syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Tu ini sampai bila? Tu ini sampai bagi salam. Jadi tengok jari kita tu sampai bila? Sampai bagi salam. Nak turun dah? Dah. Turun. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Tu bukan mazhab Syafi'i kita. Duduk lagu tu. Tengok. Tu yang kata mengucap tu. Dia cerita apa nama, ada satu kala jenis Tok Imam duk tanya macam-macam ni. Tok Imam tanya agak-agak lah tu. Memang dulu biasa sebenarnya Tok Imam duk tanya. Tok Imam ni penolong pendaftar nikah. Pendaftar nikah tu Tok Qadhi. Tapi yang dia tulis Tok Qadhi, saya ingat bukan Tok Qadhi menikah di masjid, bukan Tok Qadhi akad. Yang akad Tok Imam. Tok Imam tu timbalan pendaftar atau penolong pendaftar nikah. Cerita tanya ni dulu biasa tanya. Bukan dia tanya payah pun. Suruh mengucap. Suruh selawat. Tok Imam ni suruh mengucap. Silakan syahadah. Syahadah tu bahasa buku. Silakan syahadah. Dia tak ingat syahadah. Dia tak tahu tentang kalau macam mana sebut mengucap, dia tahu. Kan? Sebab tu Tok Imam pun kena siang belah lah. Kalau orang tu tak erti syahadah, tak cam syahadah tu apa, sebut mengucap. Kawan sebelah nak abang kat dia. Nak buat macam mana? Abang ni Tok Imam jeling pula. Maka kawan sebelah dia tunjuk macam ni. Buat lagu tu. Dia tunjuk tuai tu. Dia pun duk tengok, tuai datang apa? Kawan ni duk abang. Ni masa semayang tu. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah tu, mengucap tu hatu. Nah abang kata hatu lah, mengucap. Dia ni duk tengok kawan dia bagi isyarat. Duk buat lagu tu. Lalu dia pun abang kat Tok Imam. Tok Imam, yang tu ready lama dah Tok Imam. Dia dah ingat tuai datang tu tu Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalian itu storytelling tu.
Okey, yang kedua, yang tu dua kalimah syahadah ada di dalam semayang senang. No, jelas, iaitu pada rakaat kedua, rakaat ketiga maghrib, kedua, keempat zuhur, asar. No, rakaat kedua subuh. Adapun yang seterusnya kata Tok Pengarang iaitulah ada zakat, ada zakat. No? Memberi salam merupakan doa. Tengok di bawah garisan itu dia terang, doa memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Kita ketika bagi salam tu kita doa keselamatan orang lain. Sunat kita berniat memberi salam kepada orang sebelah kita, kanan dan kiri, bukan takat kepada orang sebelah, tetapi kepada malaikat, pada jin di Islam. Sunat kita niat bagi salam kepada mereka juga. Jadi memberi salam itu apa? Memberi salam itu merupakan doa. Assalamualaikum itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam. Kita niat bagi salam orang sebelah kanan, orang sebelah kiri. Itu merupakan doa pohon keselamatan dan kesejahteraan kepada orang lain. Maka kata Tok Pengarang, salam ini menempati pemberian zakat. Jadi kita bagi salam itu dia macam kita bagi zakat untuk menolong orang-orang yang susah supaya mereka pun hidup bahagia, aman dan sejahtera. Jadi kita sembahyang jemaah, kelebihan sembahyang jemaah, orang yang duduk di kanan dan kiri seperti orang yang duduk di sebelah kita, ketika dia memberi salam dan kita memberi salam, saling doa mendoakan. Kita bagi salam dekat dia, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka kita bagi salam itu menempati zakat, kerana kita mendoakan kesejahteraan dia, untuk kebahagiaan dia, untuk keamanan dia, untuk kesantosaan dia, dan dia bagi salam, dia doa kat kita. Boleh nampak? Sebab tu lagi ramai, lagi baik. Sebab tu jemaah lagi banyak, lagi bagus. Lagi banyak, lagi banyak pahala. Jadi kata Tok Pengarang, salam itu menempati pemberian zakat untuk menolong orang-orang yang susah, supaya mereka pun dapat hidup bahagia, aman dan sejahtera. Sembahyang itu sendiri merupakan zakat harian. Macam mana zakat harian? Kerana orang yang bersembahyang itu demi kerana menunaikan kewajipan sembahyangnya, dia telah merelakan dirinya menunaikan ibadat sembahyang dan sanggup mengorbankan masanya yang berharga yang boleh digunakan untuk dia cari harta kekayaan. Jadi orang yang sembahyang tu, dia korbankan masa dia korbankan waktu dia yang boleh digunakan untuk tujuan keduniaan. Nampak? Jadi ketika dia tu menunaikan sembahyang itu, berarti dia telah membelanjakan masanya yang berharga, yang merupakan sumber untuk menghasilkan harta kekayaan untuk melaksanakan kewajipan sembahyangnya. Nampak? Jadi kita nak faham bahawa dalam sembahyang tu ada zakat. Macam mana? Antaranya kita bagi salam. Salam itu doa kepada orang sebelah kita, orang-orang sebelah kita. Maka doa itu adalah seumpama zakat, kerana doa itu kita berikan kepada orang-orang yang duduk di sebelah kita untuk memperoleh kesejahteraan, keamanan, seperti mana zakat kita keluarkan untuk memberikan keringanan, untuk memberikan kelegaan kepada asnaf,
ketika kita mengeluarkan zakat. Begitu juga bila kita semayang, kita mengorbankan masa kita, yang masa itu mahal harganya, digunakan masa itu untuk tujuan-tujuan keduniaan, mencari harta kekayaan, perniagaan dan sebagainya. Maka kata Tok Pengarang, bila kita korbankan masa kita untuk kita semayang, maka itu seperti kita telah mengeluarkan zakat, belanjakan masa kita untuk kita melaksanakan ibadat solat yang diwajibkan. Maka kita seperti telah mengorbankan, membelanjakan masa yang berharga, sedang masa itu adalah sumber untuk menghasilkan keduniaan. Nampak? Oleh itu dia dikatakan seorang yang telah menzakatkan masanya untuk bersembahyang. Jadi kalau ditanya macam mana cara orang itu menzakatkan masanya dengan bersembahyang, kerana menzakatkan masanya dengan bersembahyang, dia mengorbankan masa untuk solat, sedang solat itu mengambil masa yang boleh digunakan untuk mencari keduniaan. Maka dia mengorbankan masa itu, dia telah berzakat dengan menzakatkan hartanya, menzakatkan masanya. Seorang yang telah menzakatkan masanya untuk sembahyang, malahan kata Tok Pengarang lagi, dia, yakni orang yang sembahyang itu juga seorang yang telah menzakatkan hartanya, menzakatkan hartanya kerana membeli pakaian keperluan sembahyangnya, sebagaimana orang yang berzakat mengeluarkan hartanya kerana kewajipan berzakat. Sebab itu dikatakan zakat ada dalam ibadat sembahyang. 2 kali wang syahadah ada dalam ibadat sembahyang. 5 rukun Islam itu ada dalam ibadat sembahyang. Selain itu, pelaksanaan sembahyang itu telah merangkumi pengertian zakat dari segi bahasa, iaitulah kebersihan dan kesuburan. Bukankah mengeluarkan zakat itu, bila kita keluarkan zakat, zakat itu menyuburkan. Zakat itu membersihkan. Kita bersihkan harta kita. Dalam harta kita ada harta orang lain. Dalam pemilikan kita, bila cukup haul dan nisabnya, wajib dibersihkan, dikeluarkan. Kerana ada milikan orang lain dalam tu, dengan kita mengeluarkan zakat. Maka dari segi bahasa tu kebersihan dan kesuburan, bahawa dengan penunaian seseorang akan sembahyang, penunaian seseorang akan sembahyangnya berarti dia telah membersihkan waktunya dari perlakuan-perlakuan dosa, sebagaimana zakatnya telah membersihkan hartanya. Jadi zakat membersihkan harta, maka sembahyang membersihkan dosa. Zakat yang kita keluarkan itu membersihkan harta kita. Bila kita sembahyang, dia menyucikan diri kita daripada dosa. Maka fungsinya sama, iaitulah dari segi bahasa zakat itu menyucikan, zakat itu membersihkan, zakat itu menyucikan harta, maka sembahyang menyucikan kita daripada dosa-dosa. Bahawa dengan penunaian seseorang akan sembahyangnya berarti dia telah membersihkan waktunya dari perlakuan-perlakuan dosa. Jadi waktu pun dibersihkan. Waktu kita sembahyang tu, kita boleh saja berada di tempat-tempat dosa, kita boleh saja melakukan dosa. Maka bila kita berada dalam posisi sedang sembahyang, waktu itu pun disucikan daripada buat dosa. Bahkan tubuh kita yang berdosa disucikan daripada dosa dengan solat yang kita tunaikan.
Malahan lagi, dia adalah seorang yang telah menyubur dan menambahkan kebajikan dan pahala dari ibadat sembahyangnya. Jadi kita bila sembahyang ini, maka dia menambah, suburkan kebajikan, pahala daripada sembahyang yang kita sedang laksanakan, sebagaimana telah menyubur dan menambahkan keberkatan dan keuntungan kepada pemberi zakat. InsyaAllah kita akan sambung menghadap arah Kaabah dalam menempati mengerjakan ibadah haji di Mekah, di dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang. Hadza wabillahi at-taufiq. InsyaAllah tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa innal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.